Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini fokus minggu depan. Sepanjang minggu ini banyak berita dan juga perkara kita dapat ketahui, terutamanya berkaitan dengan UNGA ke-77 yang berlangsung di New York. Apapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan lawatan kerja ke Emirat Arab Bersatu yang bermula pada 26 hingga 29 September ini, dan Perdana Menteri dijadual bertemu dengan Presiden Emirat Arab Bersatu Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Istana Presiden di Abu Dhabi. Dan ini adalah sebenarnya pertemuan pertama antara Perdana Menteri dengan pemimpin baharu UAE berikutan pelantikan Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan sebagai Presiden UAE pada 14 Mei 2022. Dan agenda perbincangan utama antara kedua-dua pemimpin termasuk meneroka kerjasama yang berpotensi dalam pelbagai bidang antara Malaysia dan UAE. Dan antara bidang tumpuan baharu adalah ekonomi digital, keselamatan makanan, pendigitalan pendidikan, tenaga boleh diperbaharui serta penyertaan Malaysia dalam program legasi 5 tahun. Dan kedua-dua pemimpin juga akan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama dengan ummah. Dan Ismail Sabri juga akan melawat Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC dalam memberi fokus kepada prospek kerjasama antara ADNOC dan juga Petronas dalam bidang minyak dan gas serta tenaga boleh diperbaharui. Dan pada tahun 2021 sebenarnya, UAE merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan sumber import kedua terbesar dalam kalangan negara Asia Barat. Dan pada 2021, jumlah perdagangan Malaysia dengan UAE meningkat 7.9% kepada 22.29 bilion ringgit daripada 20.65 bilion ringgit pada tahun 2020. Dan ini antara perkara yang kita akan bawakan sepanjang minggu depan, pastinya berkaitan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke UAE. Bagaimanapun, antara perkara lain yang kita perlu memberi fokus adalah berkaitan dengan rang undang-undang berkaitan dengan sumbangan politik, yang mana kerajaan sekali lagi menzahirkan keyakinan dan juga komitmen bahawa rang undang-undang berkaitan dengan sumbangan politik ini akan dapat direalisasikan. Dan apa yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, katanya RUU ini dijangka dibentangkan bagi bacaan pertama pada awal November, disusuli dengan bacaan kedua pada hujung bulan yang sama. Kita nak bercakap lanjut berkaitan dengan pendanaan politik, terutamanya merujuk kepada pendanaan awam untuk sesebuah parti khususnya. Kita bersama dengan penganalisis politik Profesor Wong Ching Huat menerusi dalam talian ketika ini. Selamat sejahtera, Prof. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, terima kasih, Prof. Pertama sekali kita nak faham berkaitan dengan pendanaan politik. Ini bukan isu baharu, tetapi isu ini telah mendatangkan banyak isu-isu lain, terutamanya berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Sebelum kita melihat kepada bagaimana danaan politik, terutamanya daripada publik itu diterima oleh sesebuah parti, kita nak melihat dahulu kenapa pentingnya RUU ini dilaksanakan ataupun dilakukan sebelum menjelangnya PRU ke-15. Kerana hanya dengan apabila kita ada undang-undang yang mengawal pendanaan politik, kita boleh ada harapan untuk mencegah politik wang dan juga korupsi yang berlaku seperti dalam kes 1MDB. Parti memerlukan dana untuk beroperasi dan keperluan itu lebih tinggi lagi dalam pilihan raya umum. Dan kalau kita tak ada satu cara untuk mengawalnya, maka sesiapa yang ada dana untuk menaja parti-parti politik boleh mengawal parti-parti berikut dengan memberikan tajaan dan seterusnya mengawal proses pembuatan dasar dan undang-undang negara. Ini akan merosakkan ataupun merosakkan kedaulatan dan juga keselamatan kita.
Mhm. Dan juga Prof, bagaimana besarnya pendanaan ini ataupun sumbangan politik ini sangat-sangat penting kepada sesebuah parti politik, terutamanya untuk melangsungkan sesebuah parti itu agar terus relevan dalam kalangan masyarakat dan juga parti di Malaysia ini. Bagaimana besarnya peranan pendanaan politik ataupun sumbangan politik ini? Kalau kita tidak ada pendanaan yang cukup, maka parti tidak dapat menyampaikan maklumat dan dasarnya kepada rakyat, dan apa yang berlaku kemudian adalah persaingan yang terencat. Maksudnya, parti yang lebih kaya dengan aset-aset yang dikumpul dahulu akan mempunyai kelebihan yang tidak seimbang, sehingga kita mungkin terperangkap dalam keadaan di mana orang yang lebih kaya dapat memenangi pilihan raya semata-mata kerana mereka mempunyai lebih banyak dana. Adakah Prof melihat kepada dana dan juga pendanaan ataupun sumbangan politik ini sebagai satu bentuk game changer, terutamanya kepada parti-parti politik untuk memastikan bahawa kelangsungan sesebuah parti politik itu dapat berlaku dengan baik, dan dalam masa yang sama bagaimana untuk memastikan bahawa pendanaan politik ini dapat digunakan sebaiknya dan kita boleh menganggap ia sebagai telus dalam kalangan parti? Ya, apa yang kita perlukan dalam undang-undang ini adalah memastikan bahawa sumber wang itu terus supaya rakyat tahu siapa yang telah memberikan wang, dan untuk kepada parti-parti supaya mereka boleh melihat sama ada penaja-penaja parti itu menerima pengaruh yang tidak betul dalam perbuatan keputusan. Yang lebih penting daripada yang bersangkut dengan keterusan ini adalah hak berapa yang boleh ditaja oleh penaja, seorang penaja sesebuah syarikat dan juga sekumpulan syarikat yang berkaitan, dan seterusnya berapa yang boleh dibelanjakan oleh parti-parti. Yang perbelanjaan itu sekarang ditetapkan di bawah Akta Kesalahan Undang-Undang, Akta Kesalahan Pilihan Raya, tetapi kita tidak ada undang-undang yang mengawal keterusan sumbangan dan juga hak sumbangan. Itu yang sangat penting. Seperti contoh, kita perlu pastikan bahawa tidak ada syarikat berkaitan kerajaan GLC yang dibenarkan untuk menggunakan wang yang sebenarnya adalah harta benda rakyat untuk menyokong mana-mana parti politik. Dan juga menurut Prof, bagaimana mekanisme terbaik? Adakah pendanaan ini perlu dimaklumkan kepada umum ataupun ada had-had pendanaan yang telah pun perlu ditetapkan oleh parti-parti dan sebagainya? Bagaimana antara mekanisme terbaik untuk memastikan ia berjalan dengan baik dan juga lancar, Prof? Kita perlukan pada beberapa segi. Pertama, kita ada had yang jelas apa yang boleh diterima untuk tujuan apa, berapa banyak. Yang kedua, data-data ini maklumat ini mesti disiarkan supaya pemeriksaan ataupun pemantauan boleh dilakukan oleh orang awam selain pada agensi penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga, daripada itu kita perlukan sebenarnya pastikan agensi kerajaan kita tidak memihak mana-mana tidak berat sebelah, kerana kalau berlaku pendakwaan ataupun penguatkuasaan yang tidak sekata, yang terpilih, selective enforcement ataupun prosecution, maka undang-undang ini boleh membawa pada di mana ia menjadi satu alat untuk menyekat pesaing-pesaing kepada parti pemerintah. Dan akhirnya yang paling penting, selain daripada mengawal berapa banyak dana yang boleh diberikan oleh sektor swasta ataupun orang persendirian, kita perlu memperuntukkan sebahagian daripada belanjawan setiap tahun untuk diberikan kepada parti-parti politik yang berjaya meraih undi melepasi ambang tertentu. Sebagai contoh yang dicadangkan oleh
APPG Parlimen berkenaan dengan pendanaan politik ialah parti yang mendapat undi sekurang-kurangnya 2% di Semenanjung, Sabah ataupun Sarawak, mereka harus diberikan wang dan jumlah yang diberikan tu setiap tahun harus sampai mencecah 120 juta. Itu bukan bilangan jumlah yang besar kalau banding dengan 1MDB, tetapi ia boleh menjadi satu permulaan supaya kita ada amalan yang lebih baik. Parti yang dapat sokongan rakyat juga dapat sumbangan secara umumnya daripada pembayar cukai daripada rakyat untuk meneruskan operasi mereka tanpa terlalu bergantung kepada tajaan swasta sampai mereka dikawal oleh pihak-pihak yang kaya. Dan juga Prof, bacaan kali pertama akan dibuat pada awal November ini dan juga melihat kepada jangka waktu ataupun timeline itu, adakah Prof mempunyai keyakinan bahawa ia dapat direalisasikan sebelum PRU ke-15 nanti? Saya rasa kalau kita tidak tergesa-gesa masuk ke PRU 15, maka sudah tentu kita boleh laksanakan. Jadi saya rasa yang paling penting sebenarnya bukanlah meluluskan IUU ini dalam sidang kali ini. Sebaliknya, kita harus mengikut pendekatan yang diambil dalam kes undang-undang anti lompatan yang telah diluluskan dan juga rang undang-undang menyekat tembakau, iaitu yang generational endgame. Yang kedua-dua IUU atau undang-undang ini diletakkan untuk kajian di bawah sebuah jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang akan mempunyai anggota ahli-ahli Parlimen daripada pelbagai parti dan mereka boleh mengambil masa. Mengapa cara ini lebih baik daripada kita buat libat urus sebelum pembentangan? Kerana apabila jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang lakukan, dia berkuasa untuk memanggil semua pihak dan dia akan lebih lengkap. Jadi saya rasa saya akan cadangkan, syorkan kepada kerajaan bahawa kita tidak perlu tetapkan tarikh kelulusan ini pada penghujung November. Yang lebih penting adalah kita pastikan bahawa undang-undang pendanaan politik yang dihasilkan ini adalah yang terbaik, yang mendapat sokongan semua pihak daripada memastikan dia adalah undang-undang yang paling cepat diluluskan. Dan juga Prof, alang-alang saya bersama dengan Prof sebagai seorang penganalisis politik, kita nak tahulah dan juga kita nak melihat kepada tarikh ataupun masa yang sesuai untuk PRU ke-15. Kewajaran diadakan pada tahun ini juga ataupun diadakan pada hujung ataupun diadakan pada tahun hadapan. Bagaimana Prof melihat kepada kebarangkalian kedua-dua tempoh waktu ini, sama ada tahun ini ataupun tahun hadapan? Saya rasa kita seharusnya adakan amalan perlembagaan Constitutional Convention yang baru, iaitu kerajaan ataupun Parlimen seharusnya melengkapkan penggaulnya kecuali kerajaan kehilangan kepercayaan Parlimen ataupun 2/3 daripada ahli-ahli Parlimen inginkan pembubaran awal. Kenapa ini penting? Kerana apabila kerajaan mesti melengkapkan dan Parlimen mesti lengkapkan kerjanya, maka kita tidak ada terlalu banyak perhitungan politik yang sampai menjejaskan perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat sekarang, masa ini adalah bermulanya musim tengkujuh. Jadi kalau kita adakan pilihan raya sekarang tahun ini, kemungkinan besar hari mengundi juga hari banjir. Jadi kalau polis yang perlu menjaga keadaan pilihan raya itu terpaksa dipanggil untuk banjir dan sekolah yang digunakan untuk tempat mengundi mungkin menjadi tempat untuk menempatkan mangsa banjir, bagaimana kita utamakan sama ada pun nyawa ataupun proses demokrasi. Jadi saya rasa lebih baik kita sebenarnya tetapkan satu masa, iaitu sehingga membubarkan Parlimen pada hari terakhir secara automatik, iaitu 15 hari bulan Julai
2023. Baik, itu pandangan Prof Wong Chin Huat atas apa yang kita bincangkan hari ini, terutamanya berkaitan dengan pendanaan ataupun sumbangan politik dan juga tarikh penting untuk PRU yang ke-15. Terima kasih Prof Wong Chin Huat, penalisis politik, atas diskusi itu dalam Fokus minggu depan. Pastinya selepas ini ada satu lagi isu saya nak bawakan kepada anda, terutamanya berkaitan dengan anak muda bersama dengan Husnina Rozman. Terima kasih Prof atas perbincangan itu tadi. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Fokus.